Zaim rindu dengan Iris Cik. Cik, kawan-kawan sekelas semua rindu. Iris tak masuk. Hari ni baru masuk semula. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita nak mula. Boleh off mic. Nanti saya buka ruangan untuk apa? Untuk bertanya, baru kau bertanya. Baik. Okey. Okey, kelas hari ni. Okey, boleh nampak presentation saya ni? Boleh. Okey, baik, hari ni kelas. Okey, hari ni kita masuk tajuk masih lagi pecahan dan peratus. Okey, ni topik yang kecil lah daripada pecahan, peratus dan perpuluhan, 3P tu. Okey, hari ni kita ke topik yang kecil iaitu pecahan dan peratus. Kita akan belajar hari ni, kamu akan belajar tukar pecahan kepada peratus. Dan kita akan tukar semula peratus tu kepada pecahan. Dia terbalikkan semula. Okey. Kalau dalam buku teks, muka surat 94 dan 95. Okey. Baik, objektif pembelajaran hari ini, kamu akan menukarkan pecahan kepada peratus dan sebaliknya. Objektif yang kedua tu saya rasa tak sempat kot sebab kita 1 jam ni, sebab itu yang kita masuk minggu depan. Okey, jadi hari ini nak berjaya baca fahami soalan, kemudian menyatakan peratus bagi suatu nombor pecahan. Kemudian kita tukar peratus kepada nombor pecahan dan terbalikkan. Kepada pecahan kepada peratus, peratus kepada pecahan. Kemudian kita akan buat 5 soalan yang ada penukaran pecahan dan juga peratus. Siap sedia dengan buku tulis masing-masing. Okey, untuk nota ni 1 sampai 5 saya rasa ni sebab dia ada gambar rajah. Jadi kalau kamu tak lukis gambar rajah tu tak apa sebenarnya, sebab saya akan bagi nota ni dalam Google Classroom kan. Jadi kalau kamu nak salin juga, kamu salin dia punya pengiraan dia. Salinkan dia punya pengiraan ataupun dia punya jalan kerja. Macam mana nak buat. Okey, baik. Nombor 1. Okey, 100 biji donat telah dijual. 30 daripadanya ialah donat coklat. Lama sedap tu. Siapa tak makan sarapan lagi ni? Dah pukul 11.30, patutnya kamu dah sarapan pagi tadi ni. Donat. Okey. Donat 30 daripada 100 tu adalah donat coklat. Okey. Jadi kita buatkan 100 petak ni. Okey, 100 petak ni. Ini tak lukis lah kan. Kamu tak lukis lah ni, tak apa. 100 petak ni kan kita isikan dengan 30 donat yang coklat. 30 donat yang coklat. Jadi sekarang pecahan dia 30 daripada 100. Kalau kamu ingat lagi pecahan kita pernah belajar sebelum ni, 30 daripada 100 maknanya kalau dalam bentuk pecahan 30 daripada 100 ialah 30%. Ini peratus lah. 30 daripada 100 ialah 30%. 30% kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, macam itulah. 30 per dengan 100. Peratus tu sebenarnya, perkataan peratus tu sebenarnya ialah ni peratus ni. Sebenarnya dia ialah per 100. Lama. Ya, saya. Siapa tu? Siapa tu? Siapa yang bertanya tadi? Saya. Fatih. Cakap? Kenapa cakap? Fatih. Fatih? Mana Fatih? Ada apa Fatih? Kenapa Fatih? Ada nak tanya apa-apa ke? Main-main lah Fatih. Janganlah main-main. Kawan semua tengah fokus. Jadi kamu ni pula apa? Dah, apa? Tak ada dia saja tu. Saja nak tarik perhatian. Okey. Per ratus ni maknanya ialah per 100. Jadi
Kalau kita tulis dalam pecahan 30% itu sebenarnya ialah 30%. Okay. Jadi 30% ditulis dalam peratus ialah 30%. Ni simbol ni. Ni simbol peratus ni sebelah ni 30%. Peratus ni sebenarnya ialah perseratus. Okay. Jadi 30% sama dengan 30%. Okay. Ini ialah kaitan antara pecahan dan juga peratus. Tapi pecahan ni ialah pecahan yang perseratus. Okey, bila pecahan perseratus, kita boleh tukarkan dia kepada peratus. Okey, maknanya 30% sama dengan 30%. Okey. Okey. Faham semua? Faham. Faham senang je sebab peratus dengan pecahan ni yang ni senang je. 30 ni. Senang sangat yang ni. Okey. Baik, soalan seterusnya. Nombor Nak kena salin ke? dia tanya. Siapa yang tanya tu baru masuk baru masuk ke tu? Tadi kan saya kata tak perlu salin pun banyak apa. Yang ni nanti kita buat latihan. Kalau nak salin pun boleh. Tapi kalau nak salin kena salin cepat-cepat. Sebab kalau salin lambat-lambat nanti ketinggalan. Kalau tak nanti kan nota ni saya bagi dalam Google Classroom. Boleh tengok juga dalam Google Classroom. Okey, nombor 2. Nak salin dia punya jalan kerja tu. Nombor 2. Baik, berapakah peratus petak ungu? Jadi boleh salin. Kalau nak salin, boleh salin. Okey, tapi petak ni banyak. Tak perlu nak lukis. Kita nak kira je. Okey, kita nak kira berapa peratus petak ungu. Okey, jadi kita cari ataupun kita kira berapa petak ungu yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey. Jadi, berapakah peratus petak ungu? Petak ungu ialah 40 petak. Okey, 40 daripada 100 ialah petak berwarna ungu. Ni kotak ni semua ada 100 ni. Okey, 40 daripada 100 ialah petak warna ungu. Okey. Okey. Jadi dia ada dalam pecahan bentuknya ialah 40%. Okey. Okey, 40%. Okey, baik, seterusnya sama dengan 40%. Ni kita tukarkan daripada pecahan kepada peratus. Pecahan dia per 100. Jadi peratus bagi petak ungu ialah 40%. Okey, baik. Okey, berapakah pula peratus petak kuning? Siapa dapat jawab? Agak-agak kamulah. Kalau dalam satu petak 100 ni ada 100 kotak petak. Okey, 40 warna ungu. Jadi berapa petak warna kuning? 60%. 60%. Peratus dia? Pecahan dia 60%. Kalau peratus dia? 40%. 40? Tadi 60. 60 lah. Terbalik pula okey. Dalam pecahan ialah 60%. Tapi bila kita tukar kepada peratus, dia jadi 60%. Dia sama je nilai dia. 60% sama dengan 60%. Cuma bezakan dia punya cara penulisan. Yang 60% dalam bentuk pecahan, 60% pula dalam bentuk peratus. Right? Okay. Baik.
Terus nombor 3. Tuliskan 7/10 dalam peratus. 7/10. Tadi per 100, yang ni per 10. Macam mana ni per 10 ni? Okey, kalau dalam bentuk gambar gajah. Okey, 7/10. Maknanya petak yang berwarna ungu ni ada 7. 1, 2, 3, 4. Alamak, saya salah ni pula. Ya. Padam. Ada 7 kotak ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7/10. Semua kotak ada 10 semua kotak ada 10. Tapi bila yang berwarna ungu adalah petak dia, kotak yang berwarna ungu hanya ada 7 saja. Jadi dia 7/10. Okey, kalau kita nak tukar kepada peratus, ni kotak ni 10, kita jadikanlah kotak tu 100. Ya. Jawapan dia jadi 7%. 7%? Siapa tu yang jawab tu? Fatih. 70%. Saya tak habis ni lagi. Kita tengok dulu Fatih. Okey, kita tengok dulu. Saya tak suruh jawab pun tadi. Saya tak ada tanya soalan pun. Kan? Ni saya terangkan dulu macam mana nak jadikan dia ni. Okey. Daripada 7/10 ni kita jadikan dia per 100. Caranya ialah kita jadikan dia petak 100. Kita tambah je, nampak ni. Daripada kotak 10 kotak ni kita jadikan dia 100. Okey, jadi ada satu cara yang pertama. Ni cara yang pertama. Okey, salin yang ni. Salin nombor 3 ni. Tuliskan 7/10 dalam peratus. Kamu salin cara yang pertama. Okey, cara pertama 7/10 sama dengan, okey, macam mana nak dapatkan 10 ni, nak dapatkan 100 ialah kita darab dengan 10. Kan, 10 darab 10 dapat 100. Jadi yang atas pun kita kena darab dengan 10. 7 darab 10 dapat 70. Jadi jawapan dia ialah 70%. Fatih salah tadi. Yang betul tadi ada seorang lagi jawab. Siapa saya tak tahu siapa. Alright. Lain kali tengok dulu. Alright. Jadi jawapan dia ialah 7/10. Kita darabkan dengan 10 untuk dua-dua atas dan bawah. Jadi jawapan dia ialah 70%. Daripada 70% ni barulah kita tukarkan kepada peratus jadi 70%. Ini cara yang pertama. Okay, ini cara pertama. Salin dia yang ni Dan dia ada cara yang kedua. Cara yang kedua dia lebih ringkas lagi. Okey, ni cara yang kedua. Okey, cara yang kedua 7/10 ni kita darabkan dengan 100%. 7/10 kita darabkan dengan 100%. Okey. Jadi bila 100 di atas, darab 100, bawah pun 10 kita boleh potongkan ataupun kita permudahkan. 10 di bawah kita potong, 100 di atas kita potong 1 sifar. Jadi dia akan tinggal 7 darab 10 saja. 7 darab 10 jawapannya 70%. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua. 10 dia tertinggal lah yang ni. Yang ni ada per 10 Bawah 7 ni 7/10. Cara yang kedua. Salin dulu. Saya bagi masa untuk kamu salin. Okey. Dah belum? Ni kena salin lah. Salin sikit. Balik kita nak masuk ke 4. Tukarkan 4/5 kepada peratus. Tadi per 100. Lepas tu, yang ni kemudian nombor 3 tadi per 10. Yang ni per 5 pula ni. Alamak. Makin kecil lah nombor dia. Daripada 100 pergi 10 kemudian pergi 5.
Bila dapat soalan macam ni, tukarkan 4/5 kepada peratus. Saya nak kamu ingat ni. Peratus ni maknanya ialah 100 kan. 5 nak dapat 100, apa nak buat? Macam mana 5 nak dapatkan 100? Siapa boleh jawab? Tak ada yang jawab? Darab 100. 5 darab 100 dapat 500. Nak darab berapa dapat 100? 5 darab 20. 5 darab 20. Okey, 5 darab 2. 5 darab 20 dapatlah 100. Jadi kita tengok macam mana nak tukarkan 4/5 kepada peratus ni cara dia. Okey, kalau dalam bentuk gambar rajah, okey, 4/5 ni macam inilah. Ada 4 bahagian yang berwarna ungu daripada kesemua kotak lah. Okey, 4/5 daripada 5 kotak tu. Jadi kita nak jadikan dia per 100. Jadi jadikan dah dia petak 100. Okey, ni dalam bentuk gambar rajah. Okey, cara yang pertama 4/5 nak jadikan dia per 100. Okey, darab dengan 20. Okey, atas darab 20, bawah pun darab 20. Pengangka darab 20, penyebut pun darab 20. Okey, kemudian dapat jawapan dia 80/100. Ni ialah pecahan 80/100. Kita nak peratus. Jadi kita tukarkanlah 80/100 ni. Kita tukar kepada peratus. Dia akan jadi 80/100 ataupun 80/100. Okey, ni cara yang pertama. Cara yang pertama. Kita darab. Okey, atas darab 20, bawah darab 20. Siapa tu yang bercakap nyanyi-nyanyi tu? Siapa yang on mic lagi ni? Saya nak tutup mic semua ni. Tutup mic semua ni. Jangan bercakap. Ada lagi tu yang on mic lagi tu. Tak payahlah on mic. Nanti kamu mengganggu kawan lain. Hai, ini cara yang pertama. Okey. Darab 20. Cara yang kedua. Okey. Macam ni caranya. 4/5 darab dengan 100/100. Okey. Darab dengan 100/100. Okey. Cara dia. Okey. Tengok 100 di atas. 5 di bawah. 100 bahagi berapa? Bahagi 5. 100 bahagi 5. Okey. Saya potong 2 kali pula. Okey. 100 ni kita bahagi dengan 5. Jadi 5 ni dapat 1. 100 tu berapa? 100 bahagi 5 tadi dapat apa? 100 bahagi 5, 20 lah. Tadi kan dah jawab kat atas ni. 20. Okey, 5 dengan 20 mestilah 100. Kan? Jadi kita potong bawah tu, potong 5 dapat 1. Yang potong 100 tu dapat 20. Kemudian 4 darab 20, 80/100. Peratus ni turunkan bawah je simbol ni. Sama je jawapan dia. Tapi cara dia berbeza. Kalau kamu faham cara yang pertama, gunalah cara yang pertama. Kalau kamu faham cara yang kedua, gunalah cara yang kedua. Kalau kamu faham dua-dua, lagi bagus. Boleh gunakan dua-dua cara. Kan? Tapi untuk jawab satu soalan, gunalah satu cara. Cara pertama tu cara kedua. Okey. Jawab janji yang penting cara dia betul dan jawapan dia betul. Okey, jawapan dia betul. Okey, dua cara untuk tukarkan pecahan kepada peratus. Okey. Ada yang salah ni? Ada yang salin? Dah cepat sikit. Yang salin cepat sikit. Dah. Apa yang saya terangkan tu sambil kamu salin Jangan nanti dah habis terang ni. Belum. Boleh buat sama-sama. Keluar je paparan saya kamu salin. Keluar je kamu salin. Kena salin cepat-cepat. Kalau kawan salin lambat-lambat nanti kawan lain tunggu kan. Nanti boleh buat benda lain lah, main pula. Alright. Ni yang keempat. Baik, kita teruskan yang kelima.
tukarkan peratus kepada pecahan per 100. Tadi tukarkan pecahan kepada peratus. Yang ni tukarkan pecahan kepada peratus. Pecahan kepada peratus. Yang sekarang ni peratus kita nak tukar kepada pecahan per 100. Makna pecahan per 100 ni, pecahan 100 ni maknanya adalah nombor atau nombor apa-apa je saya tulis per dengan 100. Anu per 100. Ni anu anu per 100. Anu ni maknanya apa-apa nombor lah. Kita nak jadikan dia kepada pecahan per 100. Macam mana cara dia? Okey, kita tengok betul-betul. Fokus. Okey, contoh ni. Inilah nombor peratus. 67 peratus. Kita nak tukar kepada pecahan per 100. Susah ke senang sebenarnya ni? Susah. Susah. Okey. Sebenarnya senang je. Sebab kita nak tukarkan peratus kepada pecahan per 100. Ingat, peratus ni maknanya ialah per dengan 100. Jadi bila kita tukar 60/7 tu nak tukar kepada pecahan per 100, jawapan dia 67/100. Ini je jawapan dia. Ni je tukarkan dia 67/100 per 100. Senang ke senang sangat? Easy. Senang macam Senang kan? Senang. Macam makan kek. Senang sangat ni. 67% tukar kepada pecahan 100. 67/100 rupanya. Senang sangat kan? Okey. Contoh yang kedua. 34%. Berapa per 100 pecahan dia? Berapa? 34/100. Kan? Senang lagi lah. Siapa yang kata susah? Tak ada yang susah dalam matematik. Semuanya senang. Kan? Janji cara dia betul. Okey, seterusnya 83/100. Jadi nak tukar pada pecahan per 100. Berapa dapat ni? 83%. Okey, betul. 83/100. Alamak. Tulis cepat. Senang je ni. Boleh tulis cepat-cepat ni. Kan? Soalan seterusnya. 12/100. Tukar kepada peratus. Per 100. 12/100. 12/100. Betul. Okey. Ya ada lagi rupanya. 46%. 46% tukar pada pecahan per 100, dia akan jadi 46%. Okey, betul. Okey, seterusnya 52% peratus dia akan jadi 52/100. 52%. Okey, betul. $99. 99%. Okey, betul. Okey, kalau 100%? 100/100. 100%. Okey, betul. Okey, betul. Sebab kita nak tukarkan dia semua kepada pecahan per 100. Okey, jadi dapatlah nilai dia, pecahan dia per 100. Nombor dia di atas. Cikgu, Ya. yang nombor atas kat 100 tu yang sama dengan nombor kat bawah tu 1 kan? Macam mana? Nombor atas 100, nombor bawah 100.
sama dengan 1. Okey. Itu kalau kita permudahkan. Betul. 100 per 100 sama dengan 1. Right? 1. Betul. Itu dalam tajuk pecahan tu. Kalau nombor atas dengan nombor bawah adalah nombor yang sama, dia akan jadi nilai dia 1. Kalau 2, bukan. 1. Baik. Selesai. Ni nombor 6. Ada lagi nombor 6. Tuliskan dalam pecahan bentuk termudah. Tadi pecahan per 100. Yang ini ialah pecahan bentuk termudah. Bentuk termudah ni maknanya, kalau contoh kalau 2 per 4, kita jadikan dia pecahan termudah. Cara dia ialah bahagi dengan atas bahagi dengan 2, bawah pun bahagi dengan 2. Sebab kita tengok dalam sifir 2. Sifir 2 ada 4, sifir 2 ada 2. Jadi jawapan dia akan jadi 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Inilah pecahan termudah bagi 2 per 4. 2 per 4 kita boleh kecilkan lagi. Pecahan bentuk termudah ni maknanya kita kecilkan lagi dengan kita bahagikan 2 ke. Kita tengok nilai pecahan, nilai sifir, sifir yang ada nombor atas dengan nombor bawah yang sama. Jadi sifirnya 2. Jadi kita permudahkan jadi 1 per 2. Jadi kita nak tengok contoh lain. Tuliskan dalam bentuk pecahan termudah. 90 per 100. Jadikan dia dalam bentuk pecahan termudah. Kalau 90 per 100, 90 per 100, kita tengok yang tadi, 90 per 100 jadi berapa? 90 per 100 ni akan jadi 90 per 100 kan? Kita nak jadikan dia per 100 dulu. Langkah pertama, jadikan dia pecahan per 100. Itu yang pertama. Ada orang kat belakang. Jadikan dia pecahan per 100. Itu langkah yang pertama. Seterusnya kita lihat kenapa saya potong atas tu. Potong sifar dekat atas, potong sifar dekat bawah. Bila atas dengan bawah ada sifar yang di bahagian rumah sah, kita boleh potong dia. Potong tu maknanya kita mudahkan dia. Ini cara yang mudah. Cara yang termudah. Iaitu kita guna kaedah potong atas, potong bawah. Tapi mesti sifar-sifar tu berada di rumah sah. Sifar dengan sifar. Jadi bentuk pecahan termudah dia ialah 9 per 10. Pecahan bentuk termudah bagi 90 per 100 ialah 9 per 10. Seterusnya 30 per 100. Mula-mula kita jadikan dia pecahan per 100 iaitu 30 per 100. Kemudian kita permudahkan dengan kita potong sifar di sebelah 30 tu di rumah sah dan juga sifar di rumah sah pada nombor 100. Sekarang ni tinggal ialah 3 per 10. Itulah jawapan bagi pecahan termudah bagi 30 per 100. Jadikan dia pecahan per 100 dahulu. Kemudian kita permudahkan dia jadi 3 per 10. Soalan seterusnya. 70 per 100. 70 per 100. Perkara pertama sama juga cara dia. Jadikan dia pecahan per 100. 70 per 100. Kemudian kita permudahkan. Potong sifar. Sama dengan 7 per 10. Yang terakhir untuk nombor 6 ni. 60 per 100. 60 per 100. Apa nak buat mula-mula? Jadikan dia pecahan per 100 iaitu 60 per 100. Betul. Kemudian kita permudahkan dengan cara potong sifar di sebelah rumah sah tu iaitu di rumah sah iaitu sifar di atas sebelah 6 dan juga sifar di bawah nombor 100. Kita potong jadi nilai yang tinggal ialah 6 per 10. Betul.
Okey, seterusnya. Seterusnya nombor 7. Okey. Dapat tak ni nombor 6? Nombor 6 ni dapat kan? Tak dapat lagi kan, tengok semua dalam Google Classroom. Okey, seterusnya nombor 7. Masih lagi tuliskan dalam pecahan bentuk termudah. Okey, masih lagi tuliskan dalam pecahan bentuk termudah. Tapi kali ini 20%. Cikgu, 20%. cikgu. Ya. Yang nombor 6 tadi, yang 60 tu boleh kecilkan. Dah kecilkan dah. Oh, nanti kita tengok kat sini. Nanti saya kecilkan kat sini. Dekat sini nombor 7 ni. Boleh kecilkan. Okey, betul. Okey, 20%. Kita jadikan dia 20%. Okey. Kita jadikan dia 20%. Kemudian kita potong atas sama muka macam tadi. Potong sifar di atas dan potong sifar di bawah. Kemudian dia akan tinggal 2/10. Okey. 2/10 ni boleh permudahkan lagi, iaitu dengan kita bahagi dengan 2 sebab 2 dengan 10 kita boleh kecilkan. Sifir 2 dalam sifir 2 ada 10. Jadi kita bahagi dengan 2. 10 bahagi 2, 2 bahagi 2. Okey. 10 bahagi 2, 2 bahagi 2. Jadi dapat berapa? 2 bahagi 2. 2 bahagi 2. 1. 10 bahagi 2. 5. 5. Jadi jawapannya jadi jawapannya ialah 1/5. Okey, betul. Okey, jawapan dia 1/5. Okey, macam mana pula kalau 40%? Perkara yang pertama, langkah pertama ialah kita jadikan dia pecahan per 100 dahulu. Iaitu 40%. Okey, jadikan dia pecahan per 100, 40%. Kemudian kita permudahkan dengan kaedah potong sifar. Potong sifar di atas sebelah 40, potong sifar di bawah 100. Dia akan jadi 4/10. Okey, sama juga macam tadi. Dalam sifir 2, kita tengok ambil sifir yang paling kecil dulu, sifir 2. Dalam sifir 2, dalam sifir 2 ada 4, dalam sifir 2 juga ada 10. Okey, dalam sifir 2 ada 4, dalam sifir 2 ada 10. Jadi kita tengok 4 bahagikan dengan 2, 10 pun kita bahagi dengan 2. Okey, berapa dapat jawapan dia? 4 bahagi 2. 2/5. Okey, 4 bahagi 2, 2/5. 10 bahagi 2, 5. Jadi jawapan dia adalah 2/5. Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya. 60%. Kalau 60% berapa dia punya pecahan termudah? Okey, berapa agak-agak kamu? Kalau 20 dapat 1. Kalau 40 dapat 2. Kalau 60 Dapat 3. 3 per berapa? 3 per berapa? 3/5. 3/5. Betul jawapan dia. 60%. Pecahan termudah dia akan jadi 3/5. Kalau 80%? 4/5. 4/5. Betul. Kalau 80% dia akan jadi 4/5. Kalau kamu ingat, sebelum cuti sekolah itu hari, saya ada ajar tajuk yang ada sifir 3P. Cuba kalau dalam buku tulis kamu ada tak sifir 3P tu? Sifir 3P tu 3P pecahan peratus dan perpuluhan sifir tu yang ada sifir-sifir saya suruh tulis. Ada. Inilah dia. Sebab yang tak ada tu tak masuk lah tu. Kalau tak ada, masuk balik dalam Google Classroom, cari dalam Google Classroom kita punya PDP sebelum cuti sekolah tu. Buka lah satu-satu, buat ulang kaji. Ada sampai satu tajuk tu 3P, sifir 3P. Sifir 3P ni lah yang menunjukkan adanya
nak tukar pecahan kepada peratus, nak tukar peratus kepada pecahan, nak tukar kepada perpuluhan. Inilah dia yang akan kamu jumpa. Saya dah ajar yang awal tu hari. Okey. Baik. 20 dapat 1/5, 40% dapat 2/5, 60% dapat 3/5, 80% dapat 4/5. Dah siap habis dah. Contoh sekarang kita nak masuk latihan uji diri buku teks muka surat 95. Ada tak nak tanya dulu sebelum yang kita masuk ke latihan? Jom. Ada tak nak tanya apa-apa? Ada cikgu. Ada cikgu. 51 orang dalam kelas saya tu. Ramai hari ni. Tengok kehadiran. Ni kita tengok kehadiran. Okey, jom. Jom kita tengok kehadiran. Kita tengok kehadiran. Tengok kehadiran. Ada tak kehadiran? Mana? Siapa yang belum isi kehadiran? 32 orang je. Siapa lagi yang masuk kelas hari ni tak isi kehadiran ni? Nampak? Saya nak Isi. Saya masuk ni kejap. Buka link. Buka link kehadiran ni. Ni saya share dalam chat. Okay, saya share dalam chat. Apalah korang ni tak isi kehadiran. Mana chat ni? Yang dah isi baguslah. Yang ni yang tak isi ni. Boleh klik dekat chat tu. Tengok. Suhada, Hadif, Darwish. Okey, yang masuk. Alright. Pak Rajin 16 orang. Okey. Pak Jujur 11 orang. Pak Cekap 9 orang. 4 amanah 2 orang. Siapa 4 amanah dalam kelas ni? Dalam kelas saya hari ni siapa 4 amanah ni? Ada siapa 4 amanah? Suhaida Bakisha dengan siapa lagi seorang? Saya tak nampak. Siapa? Siapa? Kelas Saya juga. Saya tu siapa? Adik ada adik bagus adik. Adik selalu masuk kelas saya, suka saya. Alhamdulillah. Belajar betul tau. Faida pun masuk kelas juga. Bagus. Saya pun masuk kelas awak. Umar Qayyum kelas apa? 4 amanah. Tapi Umar Qayyum tak isi lagi kehadiran dekat ni. Kehadiran dekat link tu. Ada tak Umar Qayyum? Ada 4 orang. 4 amanah dah ada 4 orang. Bagus. Ni baru isi lah ni. Umar Qayyum baru isi, Hakimi baru isi, Rifat Adib pun baru isi. Siapa yang isi pertama tadi? Syuhada, Hadif, Umar Darwish. Yang orang yang dah isi yang pertama ni dia akan naik ke nombor dekat atas lah. Kan? Yang belum isi lagi, dah 45 orang. Siapa lagi belum isi? Kelas hari ni 50 orang ni. 50 orang ni yang kelas saya. Tapi yang baru isi tadi 46 orang. Sahabat, siapa tak isi? Tak apa, saya bagi masa. Nanti hari ni isi sebelum pukul 2 kena isi. Sebabnya nanti pukul 2 saya dah nak hantar laporan dekat PPD Gombak. Kalau tak diisi nanti saya tak tahu siapa, berapa orang yang datang kelas. Cepatlah cikgu mulakan buku teks. Nak buat buku teks. Siapa? Adik tak sabar nak buat dalam buku teks dah. Saya pun. Okay, jom kita buat latihan buku teks. Ni muka surat. Surat apa ni? 95 Muka surat 95. Sikit je latihan dia. Ini je latihan dia lah. Sikit sangat latihan dia ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je. Okey. Jom kita buat latihan. Muka surat lain. Kita buat muka surat. Latihan uji diri. Saya dah isi. Latihan uji diri buku teks muka 95. Jom buat sama-sama. Okey. Lengkapkan petak tu. Petak dalam buku teks tu. Kena buat kena buat dulu. Buat besar-besar sikit. Kan? Sebab soalan dia ada pecahan. Atas adalah pecahan, bawah ialah peratus. 27%, 27%. Okey, ni bentuk latihan dalam buku teks. Saya bagi masa untuk kamu buat dulu petak. Nak buat melintang pun boleh. Melintang buat besar kan. Buat petak lagi besar-besar tu, saya pun buatlah besar-besar sikit. Boleh buat macam ni. Okey, salin dulu. Buat dulu.
Saya bagi masa. Kejap saya tukar. Saya tukar kejap. Balik latihan ni dalam buku teks Dalam buku teks Sekejap, saya nak present dia. Present Rolindo. Sekejap. Saya screen balik. Saya tak sempat salin. Dalam buku teks adalah. Soalan ni dalam buku teks. Saya share. Soalan ni dalam buku teks adalah. Buku teks muka surat 95. Muka surat berapa dia tanya? Muka surat 95. Go, dah siap go. Dah siap. Saya nak cari jawapan dia tu. Mana yang tahu jawapan dia? Jawapannya senang. Senang je tu. Berapa jawapan dia? Soalan yang pertama. 20, pecahan dia 27/100. Pecahan dia 27/100. Jadi peratus dia berapa? 27/100. Peratus dia berapa? 27%. 27 Betul. peratus. Betul. Okey, peratus dia ialah 27%. Okey, yang dia dah bagi soalan seterusnya tu 19%. Kalau 19%, pecahan dia 19%. 19%. Okey, betul lagi. Okey, bagus. Okey, kalau 6 pecahan peratus dia ialah 60. Alhamdulillah. Sendak pula saya. Minum air. Tak Kalau peratus dia 60%, pecahan dia jadi berapa? Siapa dah berjawab? 3/5. 3/5. Macam mana dapat 3/5? Sebab kita permudahkan. Kalau tak jawapan dia tidak tepat Kalau kamu jawab 60%. 60% tu betul tapi tidak tepat. Sebab kita boleh permudahkan pecahan. Kalau jawapan dalam pecahan. Apa tadi? Cikgu ada yang untuk mudahkan 60% dekat sebelahnya. Kita permudahkan dia jadi berapa? 3/5. Kan? Dia sebenarnya jawapan dia 3/5. Jawapan yang tepat lah. Kalau 60% tu betul tapi tak tepat. Yang lebih tepat kita permudahkan dia, iaitu kita kecilkan dia menjadi 3/5. Okey, pecahan dia 3/4. Berapa peratus ni 3/4 ni? Tengok muka surat berapa? Muka surat berapa? Apa muka surat berapa? Muka surat 95 ni. Baru masuk ke ni? Sorry cikgu, sorry.
Ini latihan muka surat 95 ni. Kalau soalan dia pecahan 3/4. Pecahan dia 3/4. Peratus dia berapa? 4. Tengok bila dapat soalan macam ni, kamu kena tengok penyebut dia. Penyebut dia kat sini ialah 4. Okey, penyebut dia 4. Okey, penyebut dia 4. 4 darab berapa dapat 100? Kenapa 100? 4 dapat, tengok. 4 darab berapa dapat 100? 4 darab 10, 40. 4 4 100. 4 darab 100, 400. Banyak sangat. Kita nak jadikan dia 100. 4 ni kita darabkan dengan 25. Betul. Siapa jawab tadi 25 tu? Saya. 4 kita darabkan dengan 25. Jadi 3 pun kita darabkan dengan 25. Jadi bila dapat macam ni, dapatlah jawapan dia. 3 darab 25 ialah 75%. Ni cara dia buat ni yang saya catat ni. 3 darab 25. 2 ni tak cantik lah. 4 darab 25. Lepas tu dapat 75%. Maknanya 75/100. Okey. Okey, peratus. 85%. 85% ni berapa jadi pecahan dia? Kalau pecahan per 100 dia akan jadi 85 100. per dengan 100. Tapi 85 dengan 100 ni kita boleh kecilkan. Sifir berapa Saya tak nak kecilkan aje lah. Kecilkan jadi berapa? Bahagi dengan 5. Kalau kita bahagi dengan Kecilkan dia. okey, bahagi dengan 5, 100 bahagi 5 dapat 20. Kan? Dapat 20, 85 bahagi 5. Berapa? Cuba kira 85 bahagi 5 dapat berapa? Nanti pecahan dia per 20 kan? Bawah 20. Atas ni berapa? 85 bahagi 5. Cuba kira. Cepat. Siapa boleh kira cepat? 85 bahagi 5. 16. 16. 85 bahagi 5, 16. Betul? Betul 16. Tengok betul tak jawapan dia? 17. Kalau 16, 80. 80 bahagi 5, 16. Sebenarnya jawapan dia ialah 17/20. Bukan 16/20. Bukan 16, 17/20. Ni cara kerja dia. 85 bahagi 5, 100 bahagi 5. Ni jalan kerja dia. Jawapan dia 17/20. Okay. 9/20. Yang terakhir. 9/20. Berapa dapat dalam peratus? Cara dia macam mana? 20 darab berapa dapat 100? 5. Okey, 20 darab dengan 5. Kemudian 9 pun darab dengan 5. Jawab berapa? 9 darab 5 berapa? 45. 45. Jawapan dia 45%. Okey. Ada lagi tak soalan? Dah tak ada dah soalan. Dapat tak jawab ni semua? Dapat. Selesaikan tu. Saya masih buat, saya bagi masa sikit lagi. Saya bagi masa sikit lagi, dapatkan semua.
Jadi banding. Okay. Jom gambar. Oh, jom gambar. Dah habis dah. Cakap buat ke Joker cakap. Dah. Jom gambar. Dah siap tak pun dah nak habis. Okay, jom gambar. Okay, buka video semua. Buka video. Buka video. Tak payah chat. Tak payah chat. Nanti keluar chat kat sini. Okay, buka video. On video. On video. Sini, sekejap. Madam, sini belah sini. Belah sini. Terus. Belah sini. Last. Belah sini. Depan. Okay, sini. Duduk, diam. Senyum. Okay, video. Senyum, senyum. Senyum. Okay. Okay, gambar kedua. Gambar kedua. Gaya. Sekejap. Saya nak tutup ni lah. Saya nak tutup background. Saya nak tutup background. Tak nampak lah gambar dia full. Sekejap Okay. Okay, gaya kedua. Apa jam tidur? Okay. Okay, gaya seterusnya. Okay. Gaya keempat. Buat muka comel. Okay, muka comel. Ada tak nampak atas sikit. Okay. Muka comel. Okay. Comel korang. Okay, dah selesai untuk hari ni. Oh, habis awal. Latihan tak latihan tak banyak. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan. Hai, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye Hari Isnin kelas rajin. Hari Jumaat kita ada kelas sejarah. Okay, bye. Kita jumpa. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Bye.